Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini, hari Rabu, untuk subjek akidah. Okey, minggu lepas kita mulakan dengan subjek ibadah. Jadi hari ini kita akan sambung semula, kita akan ambil giliran untuk subjek akidah. Jadi semua boleh bawa keluar buku teks akidah tahun 4. Okay, boleh bawa keluar buku teks akidah tahun 4. Kalau tak ada, tak apa. Boleh tengok rakaman video Ustaz ni. Kiranya sama-sama baca, tengok pada video. Kalau ada, boleh bawa keluar buku teks tersebut. Lebih baik kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Boleh tengok saja dekat video, rakaman video Ustaz ni. Okey, baik. Semua dah bawa keluar. Kalau dah bawa keluar, boleh buka muka surat 7. Muka surat 7. Muka surat 7. Okey, kita akan mulakan dari pelajaran yang pertama yang bertajuk beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Itu kamu dah belajar waktu tahun 1 dengan tahun 2. Tahun 1 ataupun tahun 2. Ustaz pun tak ingat. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Itu pun kamu sudah belajar pada tahun-tahun sebelum ni. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Dan keempat, beriman kepada kitab. Dan seterusnya, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini adalah rukun iman yang terakhir. Beriman kepada qada dan qadar. Okey, baik. Beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Jadi hari ini kita akan belajar. Kita akan tahu apa itu qada dan apa itu qadar. Okey, baik. Semua dah buka muka surat 7. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Kita tengok daripada pengertian qada. Okey, semua boleh sambil tunjuk, ambil pensil, tunjuk dan sambil itu ikut bacaan Ustaz. Okey, baik. Kita akan tengok apa itu pengertian qada. Okey. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okey, baik. Boleh bulatkan qada. Okey, dan boleh gariskan daripada ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okey, baik. Sekarang ni Ustaz nak kamu bulatkan ketentuan. Okey, keluarkan anak panah. Letak, tulis. Rumi pun tak apa. Tulis kata kunci. Kalau Jawi, kaf alif, ta, kaf, waw, nun, ca, ya. Kata kunci. Okay. Kata kuncinya apa? Okay, bila orang tanya apa itu qada. Jadi kata kuncinya adalah ketentuan. Dalam bahasa Inggeris dia apa? Plan. Planning. Plan. Ketentuan ni ibaratkan sebagai plan. Plan siapa? Plan Allah. Allah yang buat plan. Jadi qada ini adalah ketentuan ataupun planning. Plan. Plan yang Allah telah buat. Yang Allah telah tentukan ke atas seseorang. Sama ada dah pernah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun akan berlaku ke atas seseorang. Okay, baik, kita sambung balik bacaan. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Contohnya, ketentuan rezeki, rupa paras dan umur seseorang. Segala
segala ketentuan iaitu qada sebenarnya Allah telah tentukan ke atas setiap manusia. Apa rezeki dia, macam mana rupa paras dia, apa lagi, berapa umur dia, sampai bila dia boleh hidup. Jadi itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Lepas ni kalau orang tanya apa itu qada, kamu boleh sebut sebagai ketentuan. Ingat, kata kuncinya adalah kata kuncinya adalah ketentuan ataupun planning. Plan. Siapa plan? Allah yang plan. Allah yang tentukan. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah sama ada dianya sedang berlaku ataupun sama ada dianya telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun akan berlaku ke atas siapa? Ke atas seseorang. Itu adalah pengertian untuk qada. Kita tengok qada je saja dulu. Lepas ni baru kita tengok pada qadar. Kita tengok qada dahulu. Okey, baik. Okey. Boleh buka muka surat sebelah, muka surat 8. Okey, muka surat 8. Okey, tadi kita dah tahu pengertian qada. Apa itu qada? Qada itu adalah plan, ketentuan. Plan. Plan siapa? Ketentuan siapa? Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Plan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi kita tengok qadar pula. Okey, apa itu qadar? Okey. Qadar ini, okey, sama-sama kita baca pengertian qadar. Qadar ialah pelaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk, kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Okey, tadi qada ialah plan, ketentuan. Qadar ni pula apa? Qadar ini adalah pelaksanaan. Okey, maaf Ustaz lupa. Bulatkan dahulu qadar. Okey. Kemudian gariskan daripada pelaksanaan sampailah azali. Okey, baik. Qadar ini, apa dia qadar ni? Kalau ada orang tanya, qadar tu apa? Qada tadi kita dah jawab dah. Kalau orang tanya, qada tu apa? Qada tu adalah ketentuan, plan. Okey. Tiba-tiba orang tanya pula, qadar tu pula apa? Jadi, qadar ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan. Okey, keluarkan anak panah, tulis kata kunci. Kata kunci. Okey, macam mana je jawi kata kunci tadi? Kaf, alif, ta, buka, kemudian kaf, waw, nun, ca, ya. Kata kuncinya, qadar ini ialah pelaksanaan. Tadi kan dah plan. Tadi kan Allah dah plan dah. Kan? Lepas plan, mestilah kita buat plan tu. Contohnya, kalau awak pagi-pagi ni, awak dah plan dah dengan kawan-kawan. Dengan contohnya Ali. Dah plan dah dengan Ali. Ali, petang ni kita pergi kedai. Itu adalah plan. Awak dah ada niat. Dah ajak dah. Ali, jom kita pergi kedai. Okay, plan awak dengan Ali untuk pergi ke kedai. Jadi petang, dah tunggu petang, dah lepas asar, awak ajak Ali. Ali, jom kita pergi kedai ikut plan kita pagi tadi. Jadi petang tu awak laksanakan. Awak buat plan tadi. Kan awak dah plan pagi. Jadi awak buat plan awak pada waktu petang pergi ke kedai. Seperti itulah ibaratnya. Qada itu adalah plan dan qadar ini adalah pelaksanaan. Jadi kalau orang tanya qadar tu apa? Qadar tu adalah pelaksanaan ke atas ketentuan. Maknanya pelaksanaan ke atas plan tadi. Awak dah plan dah. Pagi tadi nak pergi kedai. Jadi petang tu awak pergi kedai. Awak plan pagi tadi nak pergi kedai waktu petang nanti. Jadi bila dah sampai waktu petang, awak pun laksanakan plan awak pagi tadi. Itulah contoh ataupun ibaratnya macam mana ibaratnya qada dan qadar. Jadi tadi qada itu adalah plan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan qadar ini adalah pelaksanaan ke atas plan tadi, ke atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira sama ada baik ataupun buruk. Okey, kita baca contohnya dekat bawah. Contohnya,
kejadian, sesuatu, peristiwa seperti kemalangan, kematian, berjaya dalam pelajaran, sakit, mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh qadar. Contoh-contohnya apa? Kalau ada kemalangan ataupun kematian ataupun berjaya dalam pelajaran ataupun sakit, mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Boleh. Kita boleh garis satu-satu. Ini adalah contoh yang pertama. Garis dan bulatkan. Letak nombor 1. Garis nombor 2. Garis dan letakkan nombor 2. Berjaya dalam pelajaran. Garis. Letakkan nombor 3. Contoh nombor 3. Seterusnya, sakit. Letak nombor 4. Yang kelima, garis. Mendapat pekerjaan yang baik. Letak nombor 5. Dan yang terakhir ni tak payah. Ni sebagainya dan contoh-contoh lain. Okey, baik. Dekat bawah ni ada hadis. Ada sabda Rasulullah. Ada kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi jom kita baca sama-sama. Semua boleh ikut bacaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Okay, kita ulang balik hadis ni. Okay. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Kita dah baca dah Arab dia. Kata-kata Rasulullah. Kita dah baca Arab dia. Jadi jom kita baca maksudnya. Tak guna kalau kita baca saja tapi tak faham maksudnya. Okay, jadi jom kita baca sama-sama. Maksudnya, okay, semua ikut. Hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan beriman pula kepada qadar, ketentuan baik dan buruk. Okey, baik. Kat sini hadis ni sebenarnya dia terangkan 6 rukun iman dekat dalam ni. Jadi ulama pun keluarkan ke-6 rukun iman yang ada. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah lah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan juga qada dan qadar. Okey, baik. Tengok kepada muka surat 9. Kita tambah sikit saja lagi. Okay, baik. Dalil naqli qada. Ini dalil naqli qada. Dalil naqli ni apa? Dalil naqli ni sebenarnya bukti. Dalil ni sebenarnya maksudnya adalah bukti. Naqli ni apa pula? Bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Naqli ni Al-Quran ataupun hadis. Jadi boleh tulis Al-Quran ataupun hadis. Bukti untuk apa? Bukti untuk qada. Ingat, dalil ni bila Ustaz kata dalil apa? Dalil itu adalah bukti. Naqli ni apa? Naqli ni adalah Al-Quran ataupun hadis. Untuk dalil untuk apa? Dalil naqli untuk apa? Dalil naqli untuk qada. Yang kita baca tadi, qada, ketentuan. Okay, baik. Sama-sama baca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, semua boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wassakh. Kita ulang balik. Wa yulijun nahara fil layli wasakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa annallaha
bima ta'maluna khabir. Surah apa? Surah Luqman ayat 29. Okay, kita baca maksudnya. Maksudnya, tidakkah mereka memerhatikan bahawa Allah memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam, silih berganti, dan ia memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sadaqallahul Azim. Kita tengok lagi ada kotak dekat bawah. Berdasarkan ayat di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu kejadian dan ia dibuktikan dengan pelaksanaan kejadian tersebut. Maknanya dalam surah ni Allah membuktikan bahawa segala perkara Allah telah tetapkan dan Allah laksanakan. Dalam surah Luqman ayat 29 ni. Dalam ni ada buktinya. Buktinya yang Allah telah tetapkan sesuatu dan Allah laksanakan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Okey, baik. Boleh buka muka surat sebelah, muka surat 10. Okey, tadi kita tengok dalil untuk qada. Kali ini kita tengok dalil naqli untuk qadar. Tadi dalil naqli untuk qada. Ini dalil naqli untuk qadar. Okey, baik. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Okay. Sadaqallahul Azim. Suratu Ar-Ra'du ayat 8. Maksudnya. Okay. Sama-sama ikut. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan qadar yang tertentu. Sadaqallahul Azim. Kita baca pada kotak yang di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan perancangan atau kejadian. Okey, tetapkan perancangan dan kejadian. Ini adalah qada. Okey, boleh bulatkan perancangan dan kejadian dan keluarkan anak panah, tulis ini adalah qada. Jawinya qaf, dot, alif, hamzah. Ini adalah qada. Okey. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk melaksanakan segala ketetapan tersebut. Maknanya segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah, segala perancangan yang telah ditetapkan oleh Allah, hanya Allah sahaja yang mampu melaksanakan semuanya. Segala ketetapan tersebut. Tak ada siapa pun boleh laksanakan. Kecuali Allah yang boleh melaksanakan perancangan tadi. Sebagai makhluk, kita hendaklah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita inginkan akan tercapai. Okey, baik. Okey, tak apa. Yang terakhir, kita sambung sikit bacaan. Kita sambung sedikit bacaan pada muka surat 11. Muka surat 11. Okey, baik. Semua boleh ikut. Semua boleh sambil tunjuk dan sambil itu ikut bacaan Ustaz. Mempercayai qada dan qadar adalah wajib bagi orang Islam. Mereka yang tidak mempercayai qada dan qadar tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang beriman. Maknanya wajib kita beriman dengan qada dan
qadar. Bila sesuatu je terjadi, kalau kamu jatuh basikal ke, kamu jatuh kerusi ke, kamu makan ke, jadi ingat dalam fikiran, ingat dalam hati, ingat dalam fikiran bahawa segala apa yang telah berlaku ni, kamu dah jatuh basikal, kamu tengah makan, itu semuanya adalah qada dan qadar. Semuanya adalah perancangan dan juga pelaksanaan Allah. Allah yang izinkan kamu makan. Allah yang izinkan kamu terjatuh dari basikal. Dan sebagainya. Okey, baik. Kita sambung lagi bacaan. Golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, siapa yang tak beriman dengan qada dan qadar, dia tu orang yang sombong. Siapa kita nak sombong dengan Allah? Ha, kita ni semua Allah bagi. Tiba-tiba nak sombong dengan Allah. Macam tak malu kan? Okey, baik, kita sambung lagi. Mereka menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan dengan kehidupannya. Semua manusia tidak akan terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tengok, kalau orang yang tak beriman dengan qada dan qadar, dia tak percaya segala apa yang dia dapat, dia pandai, dia kaya. Dia tak percaya itu Allah punya plan. Itu Allah punya perancangan. Dia tak percaya pun. Maka dia tu adalah orang yang sombong. Padahal Allah dah bagi macam-macam kat dia. Tapi dia tak percaya pun. Itu semua adalah perancangan Allah. Itu adalah usaha dia sendiri. Tidak. Maknanya dia tu orang yang sombong. Memang sombong lah pada Allah yang bagi. Dia kata itu semuanya datang dari diri dia sendiri. Dia yang rancang, dia yang laksanakan. Itu namanya orang yang sombong, tak tahu malu. Allah dah bagi macam-macam kat dia. Dia kata itu bukan dari Allah, itu dari dia. Maknanya dia tu adalah orang yang sombong. Sombong dah lah tak ada apa-apa, tiba-tiba mengaku dari diri sendiri. Itu adalah orang yang sombong. Janganlah kita jadi macam tu. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Sekarang ni boleh bawa keluar buku latihan akidah tahun 4. Okey, baik. Boleh bawa keluar buku akidah tahun 4. Okey. Boleh bawa keluar muka surat 2. Okay, muka surat 2. Okay, baik. Kita tengok latihan 1. Okay, baca arahan dia sama-sama. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia dah bagi dah. Ada berapa banyak kotak ni. Ini semua jawapan yang tersedia. Yang pertama, qada. Yang kedua, mu'allaq dan mubram. Oh, yang ni belum lagi ni. Mu'allaq dan mubram. Tak apalah. Okay, tak apa. Maaf, Ustaz tak tengok tadi latihan ni. Sampai sini awak tak belajar lagi. Okay, tak apa. Okay. Tutup semula buku latihan. Okay. Kali ni, Ustaz nak kamu buat nota sedikit. Memandangkan latihan tu dah masuk. Dia dah masuk pada tajuk yang seterusnya. Kamu tak belajar lagi tajuk yang tu. Tapi tak apa. Okay. Ustaz nak kamu semua bawa keluar buku tulis. Buku coklat tu. Okay, bawa keluar buku tulis tu. Okay, macam biasa. Buku tulis baru Tulis nama. Tulis tahun. Tulis subjek apa. Akidah. Okay, baik. Bawa keluar buku tulis. Okay. Ustaz nak kamu buat nota. Macam biasa. Tuliskan pada bucu atas kanan. Tuliskan hari apa? Hari Rabu. Okay, kemudian buat letakkan tarikh. Tarikh hari ni apa? 3 hari bulan 2 2021. Gariskan. Okay, baik. Kemudian tajuk besarnya awak tulis akidah. Tajuk besar yang atas ni. Okay, kemudian dekat bawah dia awak tulis yang ini dulu. Beriman kepada qada dan qadar. Pelajaran 1 tulis dekat atas sekali. Tapi dekat bawah hari. Dekat garis lah. Dekat bahagian
bawah dia, bukan dekat atas dah. Dekat bawah dia, dia tulis pelajaran 1, beriman kepada qada dan qadar, garis. Okey. Lepas dah garis, dah letak tajuk, okey, barulah awak letak nombor 1 dekat bawah dia. 1, titik. Pengertian qada. Okey, dah tulis pengertian qada, gariskan. Kemudian awak tulis semua ni. Nombor 1 tadi, pengertian qada, tulis semua ini. Tulis yang ini. Nanti kalau siapa tak ada buku teks tu bolehlah pause dulu. Hentikan dulu video. Okay, kemudian salin. Qada ialah ketentuan suatu perkara sampailah seseorang. Okey, baik. Kemudian selak muka surat sebelah, buku teks muka surat sebelah 8. Okey. Letak nombor 2, tulis pengertian qadar, gariskan. Kemudian bawah dia awak salin semua ini. Salin semua ini ya. Pausekan video ni kalau tak siapa yang tak ada buku teks, pause dahulu video, kemudian salin. Qadar ialah pelaksanaan ke atas sampailah sebagainya. Itu sahaja kerja rumah kamu. Okey, baik. Sampai itu saja pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.